dengan membuat perbandingan dengan sistem kehidupan lain yang terdapat ketika ini. Persidangan yang bermula 3 hari lalu dihadiri 500 peserta termasuk 10 pembentang kertas kerja dari Oman, Turki, Syria, Maghribi, Mesir, India, Indonesia, Thailand, Filipina dan England. 20 kertas kerja dibentangkan dalam 3 bahasa iaitu Melayu, Arab dan Inggeris. Dalam kertas kerjanya yang bertajuk The Tauhidi Structure of Socio-Scientific Revolution, Profesor Dr. Chowdhury berkata, umat Islam perlu kembali kepada konsep pemengkasaan yang Maha Esa dan mengamalkan sistem secara menyeluruh serta menjadikan Islam sebagai cara hidup. It's applied aspects such as, for instance, mathematical modeling, formalism, empirical quantitative application, which should be of great interest to students at the higher level, postgraduate level, and also to researchers who would also like to gain from these kinds of ideas to build up an Islamic society. Kertas kerja lain termasuk kepimpinan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, peranan ulama' dan umara' di negara Islam, cabaran melaksanakan undang-undang syariah di dunia moden, kebangkitan Arab sebagai wadah pergerakan Islam global dan amalan serta pengalaman sistem Islam. Contohnya kita sembahyang. Kita tak faham sembahyang orang Islam. Kita tak faham sembahyang, dia belajar sembahyang, dia faham sembahyang, dia sembahyang. Okay? Tetapi untuk memastikan dia tu sembahyang, keluarganya sembahyang, masyarakatnya sembahyang, ini memerlukan satu perjuangan. Jadi untuk memahami Islam sebagai satu cara hidup, mereka faham, mereka terima, mereka beriman untuk memperjuangkan Islam. Matlamat Kongres menurut penganjurannya Dr. Muhammad Asri Daud ialah bagi memberi gambaran sebenar mengenai syariah Islam yang dapat diguna pakai di seluruh dunia. Fokus kita kepada Kongres ini sebenarnya ialah untuk memberi gambaran yang sebenar kepada masyarakat Islam, khususnya tentang sistem yang ada di dalam Islam yang diolah oleh syariat Islam itu sendiri, dan kepada orang-orang bukan Islam juga bahawa sistem Islam ini adalah sistem yang menepati dan sistem yang terlalu unggul, yang menjadi sistem yang boleh menaungi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Islam dan juga masyarakat bukan Islam. Menurut peserta, kepelbagaian isu semasa yang dibincangkan mengenai Kongres ini cukup menarik. Tajuk-tajuk yang disentuh dalam Kongres ini adalah cukup komprehensif. Dia meliputi bukan sahaja dari segi sistem hidup manusia, dari segi pengurusan dalam Islam, tetapi juga meliputi perkara-perkara yang menjangkaui hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Islam dengan sains, hubungan Islam dengan ekonomi, hubungan Islam sesama manusia, hubungan Islam dengan penciptanya. Dan saya rasa inilah merupakan satu kongres yang cukup memberi pulangan yang baik kepada setiap peserta. Dan saya melihat dari segi kehadiran dan keterlibatan peserta dalam kongres ini cukup memberangsangkan. Ahli sejarah disaran menjalankan kajian dalam teks perasmian seminar perundangan Islam yang dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Yahya Hussein. Datuk Seri Musa mahu agar penyelidikan ke arah memperkasakan undang-undang Islam di negara ini diberikan penekanan sewajarnya. Suka saya tekankan bahawa kita perlu mengadakan penyelidikan ke arah memperkasakan undang-undang Islam di negara ini, dengan melibatkan penyertaan pakar-pakar agama dan perundangan, jabatan agama dan kerajaan, agensi serta pihak-pihak yang berkaitan. Ia perlu dilaksanakan segera agar perundangan Islam dapat dimertabatkan dan didaulatkan dalam menegakkan keadilan. Katanya, kefahaman serta penerimaan rakyat berbilang kaum dan agama terhadap kedudukan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan dan negeri adalah kunci untuk hidup dalam keadaan harmoni dan saling menghormati.